الحمد لله رب العالمين. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وشفيعنا وذكرنا وتاج رؤوسنا وقرة أعيننا سيدنا محمدا عبد الله ورسوله. اللهم صل وسلم وزد وبارك ومجد وعظم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أرينا التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله سنة رسوله صلى الله عليه وسلم والدعاء للهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. ثم أما بعد, kita masih lagi dalam membicarakan kitab Risalatu Adabi Sulukil Murid yang dikarang oleh Imam Syekhul Islam Qutbud Da'wati wal Irsyad Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad Al-Hadrami Al-Syafi'i rahimahullah ta'ala. Pada hari ini kita berada pada fasal yang kedua yang berbicarakan tentang taubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Selepas mana pada pertemuan yang lalu kita bincangkan muqaddimah yang disusun oleh pengarang yang menceritakan tentang iradah, yang membicarakan tentang niat, kemudian membincangkan tentang ba'is, suatu dorongan yang kuat yang wujud dalam diri apabila menyadari tentang hakikat diri sebagai seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, yang disebut dalam kitab Manazilus Sa'irin sebagai peringkat yaqazah, dengan makna kita sedar diri siapa kita. Man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Kita bincangkan tentang ba'ithun qawi yang Allah Ta'ala masukkan dalam diri seseorang hamba yang mula menyadari bahawa dunia ini tempat yang sementara dan tempat kembali kita hanyalah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian pada hari ini kita bergerak kepada peringkat yang seterusnya yang terhasil kerana berlakunya dua perkara yang sebelumnya yang kita bincangkan dalam pertemuan yang lalu. Sabiqu ila maghfiratin min rabbikum, hendaklah kamu berburu berlumba-lumba untuk mendapatkan keampunan daripada Tuhan kamu. Kita bincangkan pada pertemuan yang lepas bahawa di antara sifat orang beriman itu dia berlumba-lumba untuk mendapatkan keampunan dan berlumba-lumba untuk melakukan kebaikan. Kita ceritakan tentang kisah Sayyidina Bilal, bagaimana Nabi SAW mengajukan persoalan kepada beliau, bima sabaqtani, dengan apa kamu mendahului aku wahai Bilal. Kerana Nabi SAW mendengar bunyi tapak kaki Sayyidina Bilal dalam syurga Allah Subhanahu wa ta'ala.
disebut dan diceritakan dalam hadis sebagaimana masyhur. Kita ceritakan tentang kisah bagaimana seorang laki-laki yang bertemu Sayyiduna Bilal di tengah jalan. Bila bertemu dengan Sayyiduna Bilal, dia mengajukan persoalan kepada Sayyidina Bilal. Man sabaq? Siapa yang lebih dahulu? Kerana pada hari tersebut ada perlawanan lumba kuda. Dia bertanya Sayyidina Bilal man sabaq untuk tahu keputusan siapa yang menang lawan lumba kuda. Tapi bagaimana jawapan Sayyidina Bilal? Bagi mengajar kepada kita bahawa himmah mereka yang bercita-cita untuk menuju Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak dijawab oleh Sayyidina Bilal tentang perlawanan lumba kuda. Tapi lihat bagaimana jawapan Sayyidina Bilal. Sabaqal muqarrabun. Yang lebih dahulu ialah sesiapa yang berusaha untuk mendekatkan diri kepada Allah Ta'ala. Sehingga lelaki ini terpinga-pinga dengan jawapan Sayyidina Bilal. Lalu berkata, as'aluka anil khair. Aku bertanya kamu wahai Bilal tentang perlawanan lumba kuda. Kata Sayyidina Bilal, adulluka anil khair. Kata tapi aku menunjuk kepada kamu kepada jalan kebaikan. Oleh sebab itu dalam hadis Nabi SAW, Nabi menyatakan man khafa adlaj, faman adlaja balagha al-manzil. Ala inna sil'atallahi ghaliyah, ala inna sil'atallahi al-jannah. Nabi sebut man khafa adlaj. Siapa yang rasa takut, dia akan berjalan lebih cepat. Kalau orang ni jenis takut hantu, kalau ada orang beritahu tempat ni ada hantu, dia akan jalan cepat. Sebab dia rasa ada hantu, ikut belakang dia. Ada hantu, ikut belakang. Kata man khafa adlaj. Siapa takut, dia berjalan cepat sikit. Kalau kita takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, pasti kita akan bersegera menuju Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia kata man adlaja balagha al-manzil. Bila berjalan cepat, sampailah ke rumah ni, kita akan sampai ke tempat yang dituju. Siapa yang berjalan menuju Allah, dia akan sampai kepada Allah. Nabi kata ala inna sil'atallahi ghaliyah. Tahuilah bahawa sesungguhnya barang dagangan Allah Ta'ala itu mahal. Ala inna sil'atallahi al-jannah. Kerana barang dagangan Allah Ta'ala itu syukurnya. Oleh sebab itulah, di antara perkara yang perlu kita sedari bersama bahawa kita ini betapa banyaknya dosa dan kesilapan yang kita buat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, yang menjadi sebab terhalangnya untuk kita merasa kemanisan dalam kita berhubung dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kesedaran inilah yang menyebabkan dan menggerakkan kita untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita lihat bagaimana perbincangan yang disebut oleh pengarang. Qala faslun wa yanbaghi lil muridi. Terima kasih. فصل قال فصل وأول شيء يبدأ به المريد في طريق الله تصحيح التوبة إلى الله تعالى من جميع الذنوب، وإن كان عليه شيء من المظالم لأحد من الخلق فليبادر بأدائها إلى أربابها إن أمكن، وإلا فيطلب الإحلال منهم
فإن الذي تكون ذمته مرتهنة بحقوق الخلق لا يمكنه السير إلى الحق. Perkara pertama, seorang murid itu bermula dengannya. Dengan makna perkara pertama yang perlu bagi seorang murid itu memulakan dalam menempuh jalan menuju Allah Subhanahu wa taala. Ialah benar-benar dalam bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, membetulkan taubatnya kepada Allah Subhanahu wa taala daripada keseluruhan dosa-dosa yang dilakukan. Dibincangkan bahawa perlu kita untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Taala berfirman, wa inni laghaffarun liman taba wa amana wa amila salihan thumma ihtada. Sungguhnya aku ni Maha Pengampun bagi orang yang bertaubat dan beramal soleh. Allah Ta'ala berfirman, ghafiriz zambi wa qabilit tawbi syadidul iqabidil qawl la ilaha illa hu ilaihil masir. Maka perkara pertama yang perlu seorang murid itu bermula dengannya dalam jalan menuju Allah Subhanahu wa taala, membetulkan taubatnya kepada Allah daripada seluruh dosa. Sekiranya terdapat bersamanya sesuatu perkara yang dibuat zalim kepada seseorang makhluk, maka hendaklah dia bersegera mengembalikan kepada Tuhannya sekiranya dia. Kalau ada barang yang diambil ataupun dosa yang dibuat kepada seseorang, kalau ada barang yang dizalim, dia kena pulang balik. Sekiranya dia mampu, sekiranya tidak, maka hendaklah diminta halal daripada Tuhan, daripada mereka. Sesungguhnya seseorang yang punya beban tanggungan untuk melaksanaikan hak seseorang makhluk tidak mungkin untuk mampu untuk menuju Tuhan pencipta yang maha. Wa syartu sihhati taubati sidqun nadami ala dhunubi ma'a sihhatil azmi ala tarkil 'audi ilaiha muddatal 'umr. Man taba an syai'in min adh-dhunubi wa huwa musirrun 'alayhi aw 'azimun 'ala al-'audi ilayhi fala taubata lahu. Syarat benarnya taubat itu ialah seorang itu betul-betul dia menyesal. Sahnya taubat itu dengan seseorang itu benar-benar dia menyesal atas dosa yang dilakukan. Di samping dia benar-benar berazam untuk tidak akan kembali melakukan dosa itu sepanjang umur. Dia menyesal atas dosa yang dia buat, kemudian dia berazam. Sebagaimana disebut an-nadamu taubah, menyesal itu taubat. Bila kita menyesal buat sesuatu, dengan makna kita sudah perkara itu salah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kenapa seseorang itu jauh daripada taubat? Dengan beberapa sebab. Yang pertama, kerana dia jahil dosa itu dosa. Tidak tahu itu dosa yang itu menyebabkan dia jauh daripada taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan lebih teruk daripada itu, apabila membawa dia gembira kepada taubat yang dia, kepada dosa yang dia buat. Dosa itu besar, tapi lebih besar daripada itu dia gembira dengan dosa yang dia buat. Ada setengah daripada manusia yang buat dosa kepada Allah, dia tahu dia benda perkara yang dia buat itu dosa, tapi kerana sifat sombong dalam dirinya menghalang dia daripada bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh sebab itulah untuk kita bertaubat, kita kena tahu perkara itu dosa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bila tahu perkara dosa, lalu timbul rasa takut dalam diri, membawa kepada kita rasa menyesal dengan dosa yang kita buat.
kerana bimbang api neraka, dan yang lebih besar kita kerana kita bimbang dengan murka Allah Subhanahu wa taala. An-nadar mutawbah. Selepas itu benar-benar berazam untuk tidak akan kembali melakukan dosa itu sepanjang umur. Kemudian tanah harapkan azab, tidak akan buat dosa yang kita buat, menyesal, kemudian tinggal tunggu dosa yang kita buat. Bila kita menyesal, kita akan tinggal dosa. Ikhlas yang disebut oleh para ulama. Ikhlas ni dengan makna kita cabut dosa itu daripada, tinggal tu. Kemudian kita rasa takut. Para ulama mengumpamakan macam seorang kanak-kanak, budak kecil yang tidak tahu apa-apa. Bila dia lihat api lilin yang comel tu, dia rasa nak sentuh. Kan dia tahu sifat api itu panas. Bila seorang kanak-kanak kecil yang tidak tahu apa-apa bahawa sifat bagi api itu panas, dia sentuh api. Bila sentuh dia akan rasa panas. Apa yang akan budak kecil ini buat selepas itu? Sesekali dia tidak akan pergi balik sentuh api. Itu hakikat. Dengan makna kuatnya dalam diri dia, sesekali dia tidak akan sentuh balik api. Itu azam yang kuat. Bila diri rasa menyesal dan tahu betapa sakitnya dan betapa buruknya dosa yang kita buat, yang menyebabkan azam yang kuat, sekali tidak akan kembali pada dosa yang kita buat. Kalau kita penuh tersentuh api, kita tahu macam mana. Sekali kita tidak akan sentuh api. Sesiapa yang bertaubat atas sesuatu dosa tetapi masih lagi berterusan melakukan dosa itu, atau masih mempunyai keinginan untuk kembali melakukannya, taubat itu diterima daripada dia. Kita rasa nak buat lagi, macam mana Allah Ta'ala nak terima dosa? Maka dipahami di sini syarat taubat itu 3. Pertama menyesal, yang kedua tinggal, yang keempat berazam untuk tidak kembali melakukan dosa. Ditambah satu, sekiranya melibatkan makhluk, kena pergi minta maaf. Sekiranya kita ambil barang, kena pulang balik. Kerana kesilapan dengan makhluk berbeza dengan kesilapan yang kita buat pada Allah Subhanahu wa taala. Bila kita buat dosa pada makhluk, kita buat dosa pada Allah, bila kita minta apa, maka berpada di situ, kita suruh pada Allah. Tapi bila makhluk ni berat sikit, kita mengupak orang, kita caci orang, kita buat zalim pada orang. Sebab tu elokkan diri daripada kita jatuh dalam buat dosa dan silap pada makhluk. Takut-takut kita tak mampu, terutamanya bila kita rasa malu, untuk kita pergi minta maaf, untuk kita pergi pulang balik dan sebagainya. وَلْيَكُنِ الْمُرِيدُ عَلَى الدَّوَامِ فِي غَايَةٍ مِنَ الِاعْتِرَافِ بِالتَّقْصِيرِ عَنِ الْقِيَامِ بِمَا يَجِبُ عَلَيْهِ مِنْ حَقِّ رَبِّهِ وَمَتَى حَزِنَ عَلَى تَقْصِيرِهِ وَانْكَسَرَ قَلْبُهُ مِنْ أَجْلِهِ فَلْيَعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ عِنْدَهُ إِذْ يَقُولُ سُبْحَانَهُ أَنَا عِنْدَ الْمُنْكَسِرَةِ قُلُوبُهُمْ مِنْ أَجْلِي. Hendaklah seseorang murid itu dalam keadaan berterusan di puncak pengakuan, mengaku betapa dia ni sangat cuai dalam mendirikan kewajipan ke atasnya daripada hak Tuhan, dengan apa yang wajib ke atasnya daripada hak Tuhan. Dengan makna mestilah kita ni kena sentiasa beringat semua
Kita ni sentiasa cuai dalam melaksanakan kewajipan yang Allah Ta'ala wajibkan atas kita. Oleh sebab itulah, bila kita sembahyang, selesai sembahyang, kita bagi salam, kita tidak mengucapkan Alhamdulillah. Yang diucapkan Astaghfirullah. Kenapa diucapkan Astaghfirullah? Kerana tiada satu makhluk pun yang mampu untuk melaksanakan suatu ibadah yang sesempurna mungkin kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Apatah lagi kita hari ini, bila kita buat ibadah, kita bangun sembahyang, pasti banyaknya kecuaian dan kekurangan kita ketika mana kita bangun sembahyang. Maka ditunjuk pada amanah oleh Nabi SAW, dan kita beristighfar 3 kali selepas mana kita habis sembahyang. Astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Yang sepatutnya selepas mana kita selesai ibadah, kita ucapkan Alhamdulillah. Tapi tidak diajar kepada kita untuk mengucapkan astaghfirullah. Oleh sebab itu, tidak pelik apa yang berlaku kepada Al-Imam As-Sariyus Saqati, sebagaimana yang diceritakan oleh Al-Imam Al-Qushairi dalam kitab Ar-Risalatul Qushairiyah. Beliau menyebut, ana mundu 30 sana astaghfirullah min qawli marratan alhamdulillah. Aku sejak 30 tahun aku minta ampun, beristighfar kepada Allah, kan tersilap sebut Alhamdulillah. Menyebabkan anak murid rasa hairan. Sebut Alhamdulillah itu satu ketaatan. Kan lebih baik zikir pada Allah Alhamdulillah. Kenapa kena istighfar? Boleh sebut Alhamdulillah ni besar lah. Kita boleh berzikir pada Allah macam kita bangun sembahyang. Kita boleh bangun beribadah pada Allah. Kenapa istighfar? Kata Al-Imam As-Sariyus Saqati, kerana aku mempunyai perniagaan. Kira-kira 30 tahun yang lalu berlaku suatu kebakaran. Semua gedung perniagaan, semua tempat-tempat yang berdekatan terbakar, menyebabkan aku bergegas untuk menuju kedai gitu, kedai gedung dia. Nak lihat sama ada api kena ataupun belum, terbakar ataupun tidak. Tapi dalam perjalanan itu tiba-tiba mari seorang lelaki beritahu, qad najaduka, sesungguhnya kedai kamu selamat, tidak terbakar. Dengan makna bila api sampai ke kedai Al-Imam As-Sariyus Saqati, padam api, selamatlah kedai. Maka bila orang ni beritahu dia selamat, dia kata Alhamdulillah. Tapi kata Al-Imam As-Sariyus Saqati, bila aku fikir balik, ketika mana aku mengucapkan Alhamdulillah, aku hanya mementingkan diri aku seorang. Aku melupakan nasib yang menimpa masa-masa kebakaran yang lain. Aku rasa bersalah dengan kesalahan yang besar, lalu aku mengucapkan Astaghfirullah atas kesilapanku menyebut Alhamdulillah ketika itu. Sehingga dia merasakan dia mengucapkan puji pada Allah, kerana Allah Ta'ala menyelamatkan kedai dia masa itu suatu kesalahan, padahal bagi dia itu perbuatan yang tepat. Kerana tanda dia syukur pada Allah, tapi dia melihat pada sudut dan skop yang berlainan. Kerana Ahlullah melihat berbeza sebagaimana kita melihat. Kita lihat zahir, tetapi mereka melihat kepada batin yang tersembunyi, yang tersirat. Kenapa istighfar? Kerana saat itu hanya berfikir tentang diri sendiri, melupakan masa-masa yang lain. Sedangkan Nabi SAW mengajar, la yu'minu ahadukum hatta la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi.
Tidak beriman seseorang kamu sempurna iman sehinggalah kasih daripada saudaranya sebagaimana dia kasih pada dirinya sendiri. Oleh sebab itulah Nabi SAW mengajar kita beristighfar. Maka para ulama mengatakan kita berpuasa sunnah 6 hari Syawal seumpama tempatnya, kedudukannya seumpama kita beristighfar selepas mana kita bangun sembahyang. Kenapa puasa 6? Menampung kekurangan. Kenapa istighfar? Menampung kekurangan. Kita istighfar selepas mana kita buat ibadah sembahyang kerana kita menampung kecuaian kita. Diikuti dan kita bangun sembahyang sunat selepas. Kemudian diikuti dengan istighfar. Dengan makna kita tidak berkesudahan beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Sentiasa kita minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itulah disebut ketika mana dalam peristiwa Al-Isra' wal Mi'raj, yang disebut tiadalah selang 4 jari, malaikat ada malaikat yang sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Setengah para ulama kata malaikat-malaikat yang sujud kepada Allah Ta'ala ini tidak mengangkat kepala kecuali 2 kali. Pertama ketika mana menjawab salam Nabi SAW. Kedua ketika mana mengangkat kepala kepada Allah Subhanahu wa taala mengucapkan ma'abadnaka haqqa ibadatik. Sungguh wahai Tuhan, kami tidak mengabdikan diri kamu dengan sebenar-benar persembahan. Malaikat yang sepanjang waktu sujud pada Allah rasa dah abdikan diri pada Allah. Oleh sebab itulah diajar kepada kita waliyakunil murid, dan hendaklah seorang murid itu dalam keadaan berterusan di puncak pengakuannya dengan kelalaian dan kecuaian yang melaksanakan dengan apa yang wajib ke atasnya daripada hak Tuhan. Banyaklah hak Allah Ta'ala pada kita yang kita cuai. Ibadah kita pada Allah betapa banyak kita cuai. Wa mata hazina ala taksirihi, bila dia rasa sedih atas kecuaiannya, kasara qalbuhu min ajli, patah hatinya dengan sebabnya, falyalam anna Allah indahu, maka hendaklah dia ketahui bahawa sesungguhnya Allah Ta'ala di sisi yaqulu subhanahu ana indal munkasirati qulubuhum min ashri. Kerana Allah Ta'ala berfirman dalam hadis qudsi, sesungguhnya aku di sisi orang yang patah hati dengan sebab, dengan makna rasa salah sangat, rasa cuai sangat dalam melaksanakan kewajipan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalaulah setiap kali kita bangun sembahyang kita rasa kita cuai dalam melaksanakan ibadah sembahyang kita, agak-agaknya bagaimana dan di peringkat mana kualiti sembahyang yang kita buat pada Allah. Kalau setiap kali bulan Ramadan, selesai bulan Ramadan, kita rasa betapa cuainya kita melaksanakan bulan Ramadan, agaknya apa persiapan kita untuk menghadapi Ramadan yang akan datang? Bagaimana kita rasa Ramadan kita yang lepas? Rasa puas hati? Rasa cukup? Apa persiapan kita untuk menghadapi Ramadan yang tinggal beberapa hari lagi? Ada persiapan, ada azam, ada cita-cita, ada rancangan, begitu untuk Ramadan akan datang. Berbagi beberapa hari lagi. Apa planning kita? Apa rancangan? Para ulama kata ketika mana menceritakan tentang kisah bagaimana syaitan apabila dihalau oleh Allah Subhanahu wa taala daripada syurga Allah Ta'ala, halau dia daripada syurga,
Allah Ta'ala sebut dalam Al-Quran Al-Karim, ukhruj, keluar kamu daripada syurga. Wa inna alaika la'nati ila yaumiddin. Allah Ta'ala sebut, sesungguhnya laknat aku ke atasmu sehingga hari kiamat. Adakah syaitan bila dengar dilaknat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala duduk saja Allah kena laknat, kata begitu? Tidak, dia menjawab pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kata para ulama, dalam bab ni kita ambil pengajaran daripada perangai syaitan Allah. Macam mana kena ambil pengajaran daripada perangai syaitan? Sepatutnya ambil pengajaran daripada perangai malaikat dan para nabi. Wa inna alaika la'nati ila yaumiddin. Adakah syaitan akan duduk saja? Tidak, dia menjawab pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang para ulama kata belajar daripada dia. Apa kata syaitan? La'uwiyannahum ajma'in. Sungguh aku akan sungguh-sungguh menyesatkan mereka semua. Apa yang perlu kita belajar di sini? Belajar untuk kita selamat. Kata para ulama, dipahami di sini syaitan sangat kuat azamnya. La, sungguh. Yan, sungguh. La'uwiyannahum ajma'in. Sungguh aku akan sungguh-sungguh menyesatkan. Kata para ulama, kalau syaitan kuat azam, kita tiada azam, bagaimana kita boleh berdepan dengan syaitan? Belajar daripada syaitan untuk kita lebih azam kuat daripada syaitan. Kerana syaitan berjanji dengan la'uwiyannahum ajma'in. Sungguh aku tanam azab yang sangat kuat. Mana ditanam azab? Kerana ketika itu Allah Ta'ala baru mencipta Nabi Adam. Masih belum ada makhluk, masih belum ada kita. Tapi dia sudah menanam azab. Nanti bila ada anak Adam yang ramai, aku berazam untuk menyesatkan mereka semua. Di mana azam kita? Ramadan yang hampir, di mana azam kita? Ada azam ataupun tiada? Yang kedua, kata para ulama, adakah berpada dengan berazam? Azam tahun ni, azam Ramadan ni, tiap-tiap kali Ramadan kita azam. Tapi benarkah azam kita? Ataupun sekadar itu satu azam yang palsu? Apa yang kita buat untuk membuktikan azam kita azam yang benar? Lihat bagaimana yang disebut oleh syaitan yang Allah Ta'ala rakamkan dalam Al-Quran. Thumma la'atiyannahum min bayni aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an syama'ilihim wa la tajidu aktsarahum syakirin. Apa yang kedua yang perlu kita belajar selepas azab daripada syaitan? Kata para ulama, yang kedua, syaitan ada perancangan, ada planning. Kemudian aku akan mendatangi mereka. Sungguh aku akan mendatangi mereka. Min baini aydihim, daripada sebelah depan. Wa min khalfihim, daripada sebelah belakang mereka. Wa an aymanihim, kanan mereka. Wa an syama'ilihim, daripada kiri mereka. Tidak jadi plan A, plan B ada dekat. Tidak jadi plan B, plan C ada dekat. Tidak jadi plan D ada dekat. Kita berapa plan ada? Gagal ini, gagal ini, gagal ini. Tapi syaitan ada plan. Tidak jadi depan, belakang. Tidak jadi belakang, kiri kanan. Tidak jadi kiri.
Bagaimana kita mampu berdepan dengan syaitan yang ada azam dan ada perancangan ketika kita tiada azam dan tiada perancangan? Para ulama mengatakan syaitan hanya menyebut 4 penjuru, depan, belakang, kiri dan kanan. Ditinggalkan 2 penjuru. Kenapa kata para ulama? Sebagai suatu isyarat daripada Allah, kita mampu untuk berlepas diri daripada syaitan ini. Tidak disebut atas, kerana bila turunnya rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala kepada hamba-Nya, kerana atas tempat turunnya rahmat Allah, maka selamat hamba-Nya daripada syaitan. Allah Ta'ala kata boleh, illa ibadaka minhumul mukhlasin. Syaitan sendiri mengaku hamba-hamba yang ikhlas tidak mampu untuk disesatkan. Wa ma ubarri'u nafsi innan nafsa la'ammaratun bisu' illa ma rahima rabbi. Dapat rahmat Allah, selamat. Tidak disebut atas. Kerana itu selamatnya manusia daripada tipu daya syaitan bila diperolehi rahmat daripada Allah. Kenapa tidak disebut bawah? Sebagaimana tidak disebut atas. Kerana bila seseorang hamba itu sujud kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, sebagaimana syaitan tidak sujud pada Allah, sekali-kali syaitan tidak boleh menyesatkan hamba-Nya yang sujud pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh sebab itulah dipuji para sahabat, simahum fi wujuhim min athari sujud. Tanda mereka dikala baik kesan sujud. Macam mana kesan sujud? Kata para ulama, kerana ketika mereka sujud anggota dan sembahyang mereka, lalu membawa kepada keluarnya daripada sembahyang sujud bersamanya hatinya, sehingga seolah-olah mereka ini sujud sepanjang masa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Terpancar sinar sujudnya dengan makna sujud anggota dan hatinya dalam sembahyangnya dan luar sembahyang. Maka tidak disebut atas, tidak disebut bawah, hanya sebut 4 penjuru, ditinggalkan kepada kita 2 penjuru. Memohon ampun, memohon rahmat daripada Allah, sentiasa sujud kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ana indal munkasirati qulubuhum min ajli wa 'ala al-muridi أن يحترز من أصغر الذنوب فضلا عن أكبارها أشد من احترازه من تناول السم القاتل. ويكون خوفه لو ارتكب شيئا منها أعظم من خوفه لو أكل السم، وذلك لأن المعاصي تعمل في القلوب عمل السم في الأجساد، والقلب أعز على المؤمن من جسمه. Oleh sebab itu, bagi seorang murid, hendaklah dia berjaga-jaga daripada sekecil-kecil dosa, lebih-lebih lagi daripada sebesar-besarnya. Dengan mana, kalaulah kena berjaga-jaga daripada jatuh dalam dosa yang paling kecil, maka terlebih perlu kita berjaga daripada jatuh dalam dosa yang paling besar. Asyadda, berjaga yang lebih kuat jagaannya, kebimbangannya, lebih berhati-hati daripada dia berhati-hati dan berjaga-jaga daripada dia termakan racun yang membunuh. Bimbang kalau makan dia ni racun, bimbang kalau buang racun, bimbang. Kena rasa bimbang lebih daripada itu lagi. Sebagaimana seorang itu bimbang termakan racun, maka dia perlu bimbang terjatuh dalam dosa. Bahkan lebih daripada itu lagi. Wa yakunu khawfuhu, dan jadilah takutnya itu
la irtakaba syai'an minha, sekiranya dia melakukan sesuatu daripada dosa tersebut, minha minaz-zunub, a'zama min khawfihi law akala sum, lebih besar daripada takutnya sekiranya dia makan racun. Termakan pun takut, makan pun takut. Tersilap makan pun takut, sengaja makan pun takut. Tersilap buat dosa pun takut, sengaja buat dosa dan lebih lagi. Wa dzalika li anna al-ma'asiya, yang demikian itu kerana maksiat ta'malu fil qulubi 'amal as-summi fil ajsad, peranannya pada merosakkan hati sebagaimana peranan racun yang boleh membunuh anggota. Peranannya sama, kerja buatnya sama saja. Kalau racun membunuh di anggota, maka begitulah dosa membunuh hati. Wal qalbu a'azzu 'alal mu'mini min jismihi, dan hati itu lebih mulia, lebih agung di seorang beriman daripada anggotanya sendiri. Orang beriman hatinya sangat berharga. Kenapa? Kerana hati tempat pandang Allah Subhanahu wa ta'ala. Innallaha la yanzuru ila suwarikum wa amwalikum. Allah Ta'ala tak tengok pada rupa parah kamu, pada harta kamu. Walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Kan tetapi Allah Ta'ala dia melihat kepada hati kamu dan pada amalan kamu. Allah Ta'ala tengok amal kita, Allah Ta'ala tengok hati kita, ikhlas ataupun tidak. Maka hati menjadi sesuatu yang sangat berharga bagi seorang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bal ra'su malil muridi hifzu qalbihi wa amaratuhu. Bahkan modal bagi seorang murid, ra'sul mal ni asal makna modal, ialah penjagaan hatinya dan usaha untuk memakmurkan. Bagaimana nak jaga hati dan bagaimana memakmurkan hati. Wal jismu gharadun lil afati wa amma qaribin yutlafu bil maut. Wa laysa fi dhahabihi illa mufaraqatu ad-dunya an-nakidah an-narisah. Badan adalah sasaran kepada penyakit-penyakit. Badan ni sasaran penyakit. Penyakit ni mari, penyakit ni mari, penyakit ni mari, sehingga tiada seorang pun daripada kita melainkan dia ada penyakit. Orang ni ada sakit ni, ada orang ni sakit ni, ada orang ni sakit ni. Setiap orang tidak boleh lari daripada penyakit anggota badan. Maka badan adalah sasaran kepada penyakit-penyakit dan menanti saat hancur apabila tibanya kematian. Tiada apa pun yang memberi kesan disebabkan pemegerian jasad, melainkan sekadar perpisahan daripada dunia yang hina. Apa beri kesan? Bila rosak, bila mati kita, kesannya lah berpisah daripada dunia. Itu kesan jasad. Tapi yang perlu dijaga ialah hati. Wa ammal qalbu in talifa faqad talifatil akhirah. Adapun hati, bila binasa hati, maka binasa bersamanya hari akhirat. Al-Imam Al-Haddad rahimahullah dalam kitabnya An-Nasaih Ad-Diniyah wal Wasaya Al-Imaniyah memasukkan satu syair, wa fil jahili qabla al-maut mautun li ahlihi fa ajsaduhum qabla al-quburi qubur. Sungguhnya pada kejahilan itu, sebelum mati dia, sebelum mati tuan dia, qabla al-maut mautun li ahlihi, hakikatnya mati itu orang tiada ilmunya seumpama orang mati.
fa'jasaluhum qabla al-kubur. Kalau dia mati, mana kubur dia? Kubur di jasad dia. Jasad itu menjadi kubur kepada seseorang yang jahil. Orang jahil ni seumpama orang mati. Apa yang mati? Hatinya mati. Kata para ulama, hati itu terbahagi kepada 3. Yang pertama, hati yang sihat. Yang kedua, hati yang sakit. Yang ketiga, hati yang mati. Allah Ta'ala menceritakan tentang Nabi Ibrahim. Allah Ta'ala puji Nabi Ibrahim dengan disebut di dalam Al-Quranul Karim, yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Qalbin salim, hati yang sihat, sejahtera, yang segar dengan cahaya iman dan yakin kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada hati yang sakit, fi qulubihim maradun fazadahumullahu maradan. Ada hati yang mati. Ini 3 jenis hati yang disebut oleh para ulama. Wa ammal qalbu in talifa faqad talifatil akhirah fa innahu la yanju min sakhatillah wa yafuzu bi ridwanihi wa sawabihi illa man atallaha biqalbin salim. Ada sesungguhnya tidak selamat daripada murka Allah dan berjaya mendapat keredaannya dan pahalanya melainkan sesiapa yang mendatangi Allah dengan hati yang tenang sejahtera. Habis fasal tentang taubat. Dia ajar kepada kita untuk sentiasa bertaubat, kerana Nabi sendiri sentiasa bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, beristighfar 70 kali bahkan lebih. Ada riwayat kata 70, ada kata riwayat kata lebih. Taubat ni kena sentiasa, istighfar ni kena sentiasa, kena rasa bersalah sama pada Allah Subhanahu wa taala. Kita ni sentiasa terlampau banyak dosa pada Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang payah istighfarnya, maka payah dia untuk sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang payah zahir dalam dirinya, rasa kekurangan diri terhadap apa yang dia buat, penunaian hak dia kepada Allah Subhanahu wa taala, payah untuk sampai kepada Allah. Kan tidaklah Nabi SAW mengucapkan afala akunu abdan syakura, melainkan kerana Nabi sentiasa merasakan perlunya untuk dia bersyukur kepada Allah dan betapa kurang ini sebagai seorang hamba. Maka penting untuk kita sentiasa bertaubat dan minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Faslun, satu fasal. Kita hanya lebih kurang ada 3 kali pertemuan sebelum mana Ramadan, dan kita tak akan habis kitab ni. Kalau sehari baca satu fasal, kita ada berapa fasal? Banyak fasal. Kita lihatlah setakat mana kita sempat baca kitab ni, kita baca. Saya tidak pasti Ramadan ni akan ada kelas ataupun tidak, saya tidak pasti. Yang pasti saya balik, itu je. Faslun, satu fasal. Wa 'ala al-muridi an yajtahida fi hifzi qalbihi min al-wasawisi wal afati wal khawatir ar-raddiyah wal yukim ala babi qalbihi hajiban min al-muraqabah يمنعها من الدخول إليه فإنها إن دخلته أفسدته فيعصر بعد ذلك إخراجه منه. Ini suatu fasa. Maka ke atas murid itu adalah dia bersungguh-sungguh untuk menjaga hatinya dari was-was, daripada penyakit-penyakit, daripada lintasan-lintasan. Hendaklah dia menjadikan pada pintu hatinya suatu penghadang daripada sifat muraqabah, dengan makna
Bila kita tahu hati ni akan masuk penyakit, akan masuk lintasan, maka kita perlu sediakan di pintu hati kita itu ada satu pengawal penjaga. Itu maknanya. Apa pengawal dan penjaga itu? Pengawal dan penjaga itu ialah sifat muraqabah. Yang kawal, yang tukang jaga hati kita ialah sifat muraqabah. Sifat rasa Allah Ta'ala sentiasa perhatikan kita, gerak-geri kita, segala-galanya Allah Ta'ala perhatikan. Maka sifat itu menjadi pengawal kepada pintu hati kita, supaya tidak masuk dalam hati kita penyakit ataupun lintasan-lintasan yang tidak baik. Apa kerja sifat ini? Sifat muraqabah ini yamna'uha minad dukhuli ilaihi. Yang kerja pengawal ini menghalang segala penyakit lintasan itu, was-was itu masuk ke dalam hati. Fa innaha, kerana sesungguhnya indakhalathu afsadat. Jikanya penyakit ini, lintasan ini masuk dalam hati, dia akan merosakkan hati. Wa ya'suru ba'da dhalika ikhrajuha minhu. Dan payah selepas itu untuk mengeluarkan balik penyakit ini daripada hati kita. Bila masuk dalam hati penyakit sombong, riya, ujub, takabur, segala sifat ini masuk dalam hati, maka payah nak buat keluar balik. Sifat suka buat maksiat, tenggelam dalam maksiat, bila bersarang dalam hati, payah nak syarah balik. Wal yubaligh, maka hendaklah bersangatan fi tanqiyati qalbi, dalam usaha membersihkan hatinya, alladhi huwa mawdi'u nadhari rabbih min al-mail ila syahawati dunya, yang menjadi tempat pandang Tuhannya daripada kecenderungan kepada syahwat dunia. Wa min al-hiqdi wal ghilli wal ghishi li ahadin min al-muslimin, daripada sifat dengki, tidak puas hati, nipu kepada salah seorang daripada kalangan muslimin. Wa min adh-dhanni su'i bi ahadin minhum, daripada sangka buruk kepada salah seorang daripada mereka. Wal yakun nasihan lahum rahiman bihim mushfiqan alaihim mu'taqidan al-khayra fihim, mu'taqidan al-khayra fihim, mu'taqidan al-khayra fihim, yuhibbu lahum ma yuhibbu li nafsihi min al-khayr wa yakrahu lahum ma yakrahu li nafsihi min asy-syarr. Dan hendaklah dia menjadi orang yang sentiasa baik dengan mereka, kasih sayang pada mereka, simpati kasihan ke atas mereka, sentiasa menyangka mereka ni mereka orang yang baik, suka bagi mereka apa yang suka bagi dirinya daripada kebaikan, benci bagi mereka apa yang benci pada dirinya daripada keburukan. Dengan makna mesti kita ni ada sikap ini bagi sama-sama orang beriman. Sebagaimana kita berdoa, Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu Rabbana innaka ra'ufur rahim. Bila kita nasihat sahabat kita, bukan kerana kita benci, bukan kerana kita merendah-rendahkan, tapi kerana nasihat. Kita nasihat orang dengan kebaikan, bukan kerana kita tidak puas hati dengan dia. Hari ni payah sikit bila kita nasihat kawan kita, sebut pada kita nasihat, ingat dia seorang je baik. Bukan maksud itu. Nasihat tidak bermaksud itu. Bahkan seorang yang beri nasihat mesti dia belajar. Sebab kenapa dia beri nasihat? Dia mesti kawal dengan dia. Bukan tujuan untuk memperlekehkan orang lain. Bila kita nasihat orang suruh pergi kelas, bukan kerana kita nak memperlekehkan, tapi orang yang malas pergi kelas ni, dia baca begitu. Bila kita nasihat dia pergi kelas, dia kata nak rendahkan kita tak pergi kelas, kata. Dia faham ikut tu, payahlah sikit. Bila kita payah untuk terima nasihat orang, payahlah untuk kita berubah. Hatta setara mana pun baik kita,
Sikit nasihat itu tepat pada waktunya, kena terima. Oleh sebab itu para ulama mengatakan itulah hasil. Allah Ta'ala menyebut dalam suratul Asr wa tawasaw. Allah Ta'ala tidak menyebut wasaw, tapi sebut wa tawasaw. Kenapa disebut wa tawasaw? Dengan makna saling, dengan mana aku menasihati kamu, kamu menasihati aku. Tiada seorang pun daripada kalangan kita yang berkuasa akan nasihat milik dia seorang, tidak. Tapi nasihat itu datang daripada pihak yang berlawanan. Kamu, aku, kamu. Bila kamu silap, aku nasihat. Bila aku silap, kamu nasihat. Maka disebut wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabri. Dia disebut wasaw bil haqqi wa wasaw bis sabri. Ulama kita menyebut kenapa disebut al-haqqu dan as-sabru. Kerana penyakit kita ada dua. Yang pertama syahwat, yang kedua syubhat. Adapun syahwat, untuk berdepan dengannya mesti kena ada kesabaran, kena ada as-sabr. Adapun syubhat, untuk berdepan dengan syubhat kena ada al-haqqu, kebenaran. Untuk berhadapan dengan dua penyakit ini, asyahawat dan asyubuhat, maka Allah Ta'ala menganjurkan kita untuk berpesan-pesan, saling memberi pesanan dengan al-haqqu, dengan as-sabr. Kena berdepan dengan dua penyakit yang namanya asyahawat dan asyubuhat. Disebut dalam satu syair, idza tamma syai'un bada naqsuhu taraqqab zawalan idza qila tamma. Bila sempurna sesuatu, idza tamma syai'un bada naqsuhu. Bila sempurna kita buat kerja, zahir ada kurang. Lepas buat kerja molek sebut habis dah siap, nampak kurang di sini, kurang di sini, kurang di sini. Dengan mana sentiasa muhasabah kekurangan. Selepas mana kita selesai melakukan sesuatu amal, taraqqab zawalan idza qila tamma. Perhatikanlah kehancuran bila kita mengatakan sempurna, molek, tidak boleh orang tegur semua kelak kemah, tidak boleh. Idza tamma syai'un bada naqsuhu taraqqab zawalan idza qila tamma. ولتعلم أيها المريد أن للقلب معاسيا. Taklah kamu ketahui wahai murid, sesungguhnya bagi hati itu ada maksiat-maksiat. Ia afshahu wa akbahu wa akhbasu, lebih keji, lebih buruk, lebih hina min ma'asil jawarih, daripada maksiat-maksiat anggota. Wala yasluhu al-qalbu linuzuli ma'rifatillahi wa mahabbatihi ta'ala illa ba'da at-takhalli anha wa at-takhallus minha. Maka tidak boleh, hati tidak akan mampu untuk turunnya makrifat Allah dan kasih sayang Allah, melainkan selepas mana kosong daripadanya dan bersih daripadanya. Yang ulama kita perkenalkan dengan istilah at-takhliyatu qabla at-tahliyah. Takhliyah qabla at-tahliyah, bersih sebelum kita hiyah. Bersihkan diri daripada sifat mazmumah sebelum kita hiyahkan peribadi dengan sifat mahmudah. At-takhliyatu qabla at-tahliyah. Famin afshiha al-kibru wal-riya' wal-hasad. فالكبر يدل من صاحبه على غاية الحماقة ونهاية الجهالة والغباوة. وكيف يليق التكبر ممن يعلم أنه مخلوق من نطفة مذرة وعلى القرب يصير جيفة قذرة. إن كان عنده شيء من الفضائل والمحاسن فذلك من فضل الله وصنعه، ليس له فيه قدرة ولا في تحصيله حول ولا قوة. أولا يخشى
idza takabbara ala ibadillahi bima ataahu Allah min fadli an yaslubahu ma a'tahu bi su'i adabihi wa munaza'atihi li rabbih fi wasfihi li'anna al-kibra min sifatillahi al-jabbar al-mutakabbir. Kemudian disebut 3 sifat yang paling buruk: sifat takabbur, sifat riya dan sifat hasad. Ini 3 sifat yang paling buruk, paling kecil. Dengan makna ini 3 sifat utama yang perlu kita basuh bersih daripada hati kita. Sifat sombong, sifat riya menunjuk sifat dengki. Kemudian dibincangkan satu persatu. Sombong apa, riya apa, hasad apa. Kita pukul 8.30 lah. Mana rasa kita berhenti sini. Dalam pertemuan yang akan datang, kita perhalusi satu persatu sifat-sifat ini. Sifat takabur, sifat riya dan sifat hasad. Selepas itu akan dibincangkan tentang ma'asil jawarih, tentang maksiat anggota. Sebab tu kita sebut kita ni walaupun nampak rekah, tapi maknanya padat dan ia suatu cabaran bagi kita untuk buat. Adapun tamak kita ni dengan bacaan laju mudah, tapi hakikatnya isi kandungan ini untuk diamalkan payah. Bagaimana untuk menimbulkan himmah, bukan dia mudah. Bagaimana untuk membenarkan taubat, bukan dia mudah. Bagaimana untuk membersihkan hati daripada sifat-sifat yang buruk ini bukan suatu perkara yang mudah. Bergerak satu persatu. Nanti diajar oleh Al-Imam Al-Haddad dalam fasal-fasal mendatang, diajar kepada kita untuk sentiasa berada dalam keadaan taharah, sentiasa dalam keadaan suci. Saya balik Malaysia tahun 2010. Saya terjemahkan sebahagian daripada kitab ini. Kali pertama saya terjemahkan, saya baca di 2 tempat. Satu kuliah Maghrib, satu kuliah bersama Muslimat. Bila kita lalu satu-satu, kita rasa berat. Bila kita balik, peringkat kita ini yang disyurkan dalam buku Maqasidul Halaqat At-Ta'lim yang dikeluarkan oleh Hadramaut, dia meletakkan kita ini sebagai kitab yang terkemudian selepas mana kita Risalatul Mudzakarah. Dengan makna sebelum diperkenalkan dibaca kitab Risalatul Adabi Sulukil Murid, dan kitab yang perlu kita baca ialah kitab Risalatul Mudzakarah. Siapa-siapa yang ada bersamanya kitab yang dibeli satu set Rasail Iman Haddad, maka baik untuk dibaca bersamanya Risalatul Mudzakarah. Risalatul Mudzakarah satu kitab yang peringatkan kita tentang bacalah kitab Risalatul Mudzakarah. Kemudian baca kitab ini Risalatul Adabi Sulukil Murid. Dia ada satu set yang terbitan Darul Hari. Dulu harganya 215. Dulu baru ni lah, dulu murah lagi lah. Sekarang ni kitab mahal. Dulu saya beli kitab Asy-Syama'ilul Muhammadiyah, harganya RM45, 45 genai. Masa kita beli tahun 2000 berapa, tahun 2007, 2008. Ini 100 lebih memang ceritanya, 115. Harganya berkali ganda naik. Maka sekarang ni ada duit, boleh beli kitab yang utama, maka belilah. Kerana tidak tahu akan datang harga kitab melambung macam mana Allah. Boleh beli kitab ni, boleh beli kitab ni. Allah Ta'ala bagi rezeki. Siapa ada rezeki lah Allah Ta'ala bagi, boleh beli. Tapi tanyalah orang-orang yang
ada ilmu sikit, kita apa yang lebih utama beli, kita apa yang boleh dikemudiankan. Kecuali kita ni pitih banyak sana, kita nak kutip belaka semua di maktabah, maka dia ada masalah. Ada pun perbincangan tentang 3 sifat ini insya-Allah dalam pertemuan akan datang. Dalam kitab ini sebagaimana kita sebut tadi akan datang, akan disebut oleh Al-Imam Al-Haddad, ajar kita sentiasa dalam keadaan berusia, dengan makna sentiasa dalam keadaan ambil sembahyang. Nak baca kali pertama dulu, kita tengok Allah macam mana nak mengekalkan kita dalam keadaan ada sembahyang. Kalau kita ni orang kahwin tu, kalau jangan nak mari kaca tu, kaca nanti kaca bagi tepi lah, jangan faham pun lain. Faham biasa-biasa je, jangan faham luar biasa. Macam mana kita nak mengekalkan air sembahyang kita? Akan hakikatnya benda ini dibicarakan kita ta'lim tariqat ta'lim. Bagaimana cara kita belajar dalam keadaan sentiasa dalam keadaan ambil wudu. Jangankan untuk sentiasa sepanjang hari dalam keadaan kita berwudu, kita nak dalam keadaan kita belajar dalam keadaan ada wudu pun kita tidak mampu. Dengan mana mari kelas ada wudu, baca buku ada wudu, study ada wudu, baca buku nak periksa imtihan ada wudu. Macam mana? Itu pun kita tidak mampu. Betul lagi kita nak mengekalkan waktu dalam keadaan kita ala taharatil daimah, suatu syabaran. Kita ni kita yang biasa, akan tetapi nampak berat untuk kita. Tapi janganlah kita bila dengar begitu, oh punya kita ni berat. Jangan gitu, kata maknanya. Tapi suatu syabaran, untuk suatu masa kita akan atau yang beramal dengan apa yang dalam kita. Azam kena kuat sebagaimana kita sebut dalam pengajian kita tadi. Jangan kita kalah pada syaitan. Syaitan ada azam, syaitan ada perancang. Kalau kita nak kalahkan mereka, kalahkan syaitan, pastikan kita ada 2 kekuatan. Kekuatan azam yang kuat, kita nak berjaya. Yang kedua, kita ada perancangan. Kita sudah ada nak buat ni, nak buat ni, nak buat. Selepas itu kita melaksanakan apa yang kita rancang. Yang pastinya apa yang kita lihat terhasil pada diri kita ni hari ini kerana syaitan berazam, syaitan merancang, tadi melaksanakan apa yang dirancang. Sallallahu wasallam wa baraka ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma salli afdala salatin ala ashabihi qatika sayyidina kelahanan tak masuk dalam istirahat, jangan masuk. Keluar jauh istirahat dalam simpan. Kuliah Ustaz Nazrul, Ustaz Airul, Ustaz Afifi, tak apa tetap dalam istirahat. Anak ada simpan tak